Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, 主啊，这是我们的诉求， bahwa kami memerlukan Engkau, 我们需要你， dan kami memerlukan Engkau setiap waktu, 我们每时每刻都需要你， sebab Engkau adalah sumber kehidupan kami, 因为你是我们生命的源泉， dan hidup kami bergantung kepada Engkau. 我们的生命是依赖你的。 Ya Tuhan, kami hendak menaikkan puji syukur kepadamu, 我们要向你献上赞美， karena pagi ini Engkau kembali mengundang kami untuk boleh datang beribadah kepadamu. 因为这个早晨你邀请我们来跟你一起敬 Sungguh 拜。 kami bersyukur untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. 感谢主，这特别的机会你赐给了我们， Biarlah persembahan ibadah ini menjadi satu persembahan yang menyenangkan hatimu. 让我们献上的是馨香的祭，可以讨主你喜悦。 Dan pagi ini kami juga mau datang kepadamu untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. 这个时刻，我们要在这里来再分享你的话语。 Tuhan, pimpinlah kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, 求主你帮助我们要读的经文， supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan bagaimana kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. 让我们或者我们可以照主你的旨意而行。 Urapi dan pakai hamba-Mu yang memberitakan dan yang menerjemahkan, 求主你帮助我们，不论是我们要传讲的，我们要翻译的， dan sertai dengan kuasa-Mu. 以你的大能来帮助我们。 Demi Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告，我们献上感谢。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请会友坐下。 Jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di minggu pertama bulan Maret ini kita kembali bisa datang untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们献上感谢，在3月份的这个第一个星期，我们又再可以来到这里来敬拜我们的神。 Minggu ini tema khotbah kita adalah diciptakan sesuai gambarnya. 今天的主题是按着他的形象而造。 Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian, 我们来看从创世纪 pasal yang pertama, 第1章 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. 26节、27节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”27节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。阿门。 So sekalian, siapakah manusia itu? 亲爱的弟兄姐妹，人到底是谁？ Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. 这个问题是不容易回答的。 Mengapa saudara sekalian? 为什么呢？ Karena di balik pertanyaan siapakah manusia itu, 因为在谁是人这个问题的背后， sebenarnya muncul banyak pertanyaan yang lain. 其实产生了很多别的问题。 Sebenarnya siapa yang bertanya siapakah manusia itu? 到底什么人问到人到底是谁？ Yang bertanya adalah manusia. 发问的当然是人。 Mengapa manusia mau bertanya? 为什么人要发问呢？ Karena manusia mau mencari tahu. 因为人他要寻求答案。 Mengapa manusia mau mencari tahu? 为什么人要寻求答案呢？ Karena manusia tidak tahu. 因为他们不知道， Karena itu mau mencari tahu. 所以他们要知道。 Mengapa manusia mau mencari tahu? Karena memang manusia tidak tahu. 为什么人要寻找答案？因为他原来就是不知道。 Sebab kalau manusia sudah tahu, seharusnya manusia tidak perlu lagi mencari tahu. 因为要是人他已经知道答案，他就不需要再寻求答案了。 Lalu manusia yang tidak tahu tadi mau mencari tahu kepada siapa?
这些不知道回答的，他们要向什么人求问呢？ Kepada manusia itu sendiri. 还是要向人求问？ Maka pertanyaannya adalah bagaimana mungkin manusia yang tidak tahu mau memberitahu? 所以不可能人自己都不知道，他要怎么样告诉你？ Dan untuk apa manusia mencari tahu pada dirinya sendiri yang tidak tahu? 人为什么要向他自己求问着不知道的事呢？ Jadi manusia yang tidak tahu ternyata telah bertanya kepada dirinya sendiri yang tidak tahu. 这个人他是不知道，但是他对自己发问，他自己其实也不知道。 Karena itu bagaimana manusia bisa tahu? 所以人如何可以知道呢？ Jawabannya adalah tidak mungkin. 不，答案就是绝对不可能的。 Maka kita di sini melihat bahwa sebenarnya manusia dari dirinya sendiri 所以在这里我们知道，人 tidak 本身 bisa menjawab dengan tuntas siapa dirinya sendiri. 他不可能彻底的可以回答人到底是谁。 Karena itu jawaban atas pertanyaan siapakah manusia itu 所以这个答案，什么人到底是谁， tidak boleh datang dari manusia itu sendiri, 是不可能从人自己来的， tetapi dari luar diri manusia, 而是在人以外的人， yaitu dari Allah sendiri. 就是从神。 So sekalian John Calvin pernah berkata dalam bukunya The Institute of Christian Religion, John Calvin 曾经在他的一本书就是基督教宗教的学院， dia menuliskan dua kalimat yang maknanya begitu dalam. 他写了2句非常出名的名言： Mengenal Allah, mengenal diri. 认 Mengenal 识 diri, mengenal Allah. 认识上帝，你就可以认识自己；你认识了自己，你就可以更加的认识上帝。 Bagi John Calvin, kita bisa mengerti siapa diri kita hanya di dalam terang siapa Allah itu. John Calvin 的见解，他说，要是我们可以在神的光亮当中寻求答案的话， Dengan kata lain bahwa kita bisa atau manusia bisa mengenal dirinya sendiri dengan benar jikalau dia mengenal Allah dengan benar. 就是一个人他可以认识自己，除非他已经很好的认识上帝了。 Dan manusia bisa mengenal Allah dengan benar jikalau dia mengenal dirinya sendiri dengan benar. 要是一个人可以正确的来认识上帝，就是他要正确的认识他自己。 Semakin kita mengenal Allah dengan benar, maka semakin kita mengenal diri kita sendiri dengan benar. 我们可以更好的认识上帝，我们就可以更正确的认识我们自己。 Lalu bagaimana manusia bisa mengenal Allah dengan benar? 我们怎么样可以正确的认识上帝呢？ Jawabannya adalah melalui firman-Nya, karena Allah sudah menyediakan sarana untuk kita mengenal Dia melalui firman-Nya. 我们就是要从上帝的话语，因为上帝已经预备了他的话语，让我们可以认识。 Firman Allah mengatakan dengan jelas bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 我们看到人被造是按照上帝的形象。 Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 我们看到在26节告诉我们，人可以，上帝说他要照作人，照作他的形象造人，照他的形象造男造女。 Di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu tidak ada kata sambung dan. 在希伯来古文没有用这个单的连词， Teks Ibrani hanya berbunyi, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. 在他的言语只是说我们造人，照作形象和样 Di 式。 situ tidak dikatakan gambar dan rupa kita, tapi gambar dan rupa kita. 在哪里没有说照作他的形象和样式，而是照作他的形象样式罢了。 Tidak ada kata sambung dan di antara kedua istilah itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang esensial di antara keduanya. 在这个2个字眼没有和的连词的话，意思就是说，在本质上这个2个言词都是一样的。 Menurut gambar kita hanyalah suatu cara lain untuk mengatakan menurut rupa kita.
照做形象，照做他的形象，意思就是照做他的样子。 Dan hal ini terbukti apabila kita meneliti penggunaan kedua istilah ini dalam kitab Kejadian. 要是我们可以在创世纪来解释这个两个字眼， Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi, 在26节 di situ kata gambar rupa dipakai. 哪里都有说到形象以及样式， Tetapi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, 但是在第一章创世纪第一章27节， hanya dipakai kata gambar. 只是照着自己的形象 Kemudian di 吧。 dalam Kejadian pasal 5 ayat 3, 在创世纪第5章第3节， kedua kata itu dipakai kembali tetapi dengan urutan yang berbeda menurut rupa gambar kita. 但是不一样的就是他说照做他的形象以及 Dan 样 terakhir 式。 dalam Kejadian pasal 9 ayat 6, 在创世纪第9章第6节， di situ digunakan kata gambar saja. 在哪里只是照做形象吧。 Di sini kita melihat kata-kata yang dipakai silih berganti atau bertukaran 我们看到 atau bisa dipertukarkan. 这个两个字眼可以被交换的使用。 Jikalau kata-kata ini dipakai untuk menggambarkan aspek-aspek yang berbeda dalam diri manusia, 要是这个两个字眼在人类的两个方面来使用的话， maka keduanya tidak akan dipakai secara silih berganti atau dipertukarkan. 这个两个字就不能够被交换来使用。 Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memberitahukan kepada kita 按照他的形象，按照他的样式， bahwa manusia itu mencerminkan atau mewakili Allah. 意思就是我们人类是反映了或是代表了上帝。 Fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah 我们看到照着上帝的形象和样式所造的这个说法， biasanya dipahami bahwa kita ini seperti Allah. 意思就是我们好像上帝一样。 Meskipun Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan, 虽然上帝是创造者，我们是受造的， dan meskipun Allah melampaui kita di dalam hal keberadaan, kuasa dan kemuliaan, 但是我们知道神在一切在我们的存在我们的荣耀当中超越了我们， tetapi dalam batas-batas tertentu kita memang seperti Allah. 但是在有限的范围里面，我们是好像上帝的。 Allah adalah pribadi yang berakal budi 上帝是有理性的， dan bermoral. 他也有道德。 Maka kita pun yang diciptakan oleh Tuhan Allah punya akal budi dan moralitas. 所以我们每一个他所造的人，我们都应该有理性、有道德。 Allah adalah pribadi yang punya perasaan, punya kehendak. 因为上帝是有情感、有意愿的， Kita pun juga sebagai ciptaan diberikan perasaan, diberikan kehendak. 所以 Sehingga kita mampu untuk mencerminkan kekudusan dan kebenaran dari Allah. 所以我们也应该要有他的意愿，有一样跟他的行为，我们要反映他的圣洁以及他的荣耀。 Sehingga manusia itu diberi akal budi untuk berpikir, merencanakan dan sebagainya. 所以人类可以有这个思想，有理性，也可以有计划。 Saudara lihat hewan mungkin dia bisa berhitung, tapi insting dia yang dipakai. Bukan dia punya akal budi untuk berpikir dan merencanakan. 我们看到动物，它也是有一点理性，但是它没有真正的意志。 Karena itu manusia ciptaan yang istimewa dan sangat unik. 所以人是上帝所创造最独特的。 Bahkan keunikan manusia itu pun kita bisa lihat ketika kalau saudara lihat sidik jari manusia. 所以我们要看到我们自己的指纹，我们就可以看到人是什么。 Sekarang berapa miliar orang di dalam dunia ini? 我们看到这个人在这个世界上是多少多的， Tapi sidik jarinya berbeda. 但是每一个人的指纹都是不一 Tidak 样 ada 的， orang yang sama. 从来没有一个指纹是一样的。 Itu menunjukkan manusia itu begitu istimewa, begitu unik. 所以说到人是多么的独特。 Saudara tidak bisa pakai sidik jari orang lain. Kalau saudara mau begitu ya, harus sidik jari sendiri, berbeda dengan orang lain punya. 我们绝对不可能用别人的指纹，因为每一个人的指纹都是不一样 Karena 的。 itulah kalau kepolisian di Amerika selalu melihat apa? Sidik jarinya.
所以在美国的警察总是用指纹来辨别人， untuk melihat identitas seseorang atau seseorang yang melakukan kriminalitas. 要来观看一个人的存在，或是他有做过犯罪的事。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 就所爱的弟兄姐妹， diciptakan menurut gambar dan rupa Allah menunjukkan sebenarnya juga status kita. 我们被造是按照他的形象和样式。 Siapakah kita manusia itu? 人到底是谁？ Setidaknya kita bisa melihat dua sisi dari status kita sebagai gambar dan rupa Allah. 我们可以从两个方面看到上帝的形象，看到上帝的样式。 Yang pertama, status kita sebagai gambar dan rupa Allah yang hina. 第一，我们都是卑微的，虽然我们的形象和样式都是神给。 So sekarang dalam perjanjian lama, 在旧约， istilah gambar dan rupa itu seringkali menunjukkan kepada sebuah patung atau sebuah arca. 常常形象或是样式是指一个石像或是雕像。 Karena itu kita dapat mengerti apa yang Allah maksudkan ketika Ia menyebutkan Adam dan Hawa sebagai gambar rupanya. 所以我们看到亚当与夏娃说到他们是上帝的形象与样式的时候， Adam dan Hawa memang adalah ciptaan yang terbatas. 我们知道亚当与夏娃他们都是有限的创造物， Namun mereka ada representasi atau mewakili Allah. 但是他们是代表了上帝。 Meskipun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa penjelasan ini sesungguhnya memperlihatkan kehinaan kita. 因此，我们可以看到，我们有限的，我们是卑微的。 Kita memang adalah gambar dan rupa Allah, 我们虽然是上帝的形象，是上帝的样式， tetapi bagaimanapun juga kita hanyalah gambar dan rupa. 但是不论如何，我们只是上帝的形象和样 Dan 式。 kita bukan Allah. 我们不是神， Kita adalah ciptaan yang merefleksikan Allah sebagai pencipta kita. 我们只可以在这里反映上帝是我们的创造者， Tetapi kita tetaplah ciptaan dan bukan pencipta. 但是我们一样都是一个被创造的、受造的。 Kehinaan ini terlihat jelas ketika kita memperhatikan bahan apa yang dipakai Allah untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya itu. 我们可以看到上帝创造人是以什么来创造的。 So sekalian pada masa lalu ada banyak bahan yang biasa dipakai untuk membuat patung. 在以前做雕刻摄像或是雕像是有很多的， Ada yang dari logam, ada yang dari batu. 有的是用舌头、金属。 Tetapi kita juga menemukan ada patung yang terbuat dari tanah liat. 我们也知道，有的石像是用粘土所做的。 Ketika Allah membentuk Adam, 当上帝创造亚当的 Dia 时 tidak 候， menggunakan emas atau perak. 他没有用金属或是金或银， Dia juga tidak menciptakan Adam dari berlian dan permata, 也没有用钻石或是宝石来创造， tetapi membentuknya dari debu tanah. 而是用尘土来创造它。 Jadi manusia pertama bukan gambar dan rupa yang bertaburan berlian yang sangat mewah dan indah. 所以第一个受造者不是他洒满了很多的钻石或是宝石这样的美， Dia hanyalah sesosok yang diciptakan dari tanah liat. 他只是用尘土所造的。 Kita adalah ciptaan yang diciptakan dari debu tanah. 我们都是用尘土所造的人， Dan suatu hari kelak kita akan kembali menjadi debu tanah. 最后我们也要回到成为尘土了。 Maka manusia itu adalah manusia yang rapuh. 所以人都是脆弱的， Bahkan penyakit dan kematian membuat kita hidup ini bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 所以我们看到人的存在一下子就好像烟一般的消失了。 Hidup manusia itu seperti uap itu. 我们的人生就好像那个水蒸气一样。 Kalau saudara pagi-pagi kemudian buat kopi, 我们早早要是冲咖啡， kemudian saudara seduh dengan air panas, 我们用热水来冲， uapnya kemudian naik, 热水的水蒸气就上 saudara 去 lihat 了， sebentar lalu hilang. 一下子它就不见了。 Begitulah hidup manusia. 人的生命就是这样。 Sekarang kita ada di sini, 这个时刻我们有在这边， namun esok mungkin sudah tidak ada lagi. 可能明天我们没有存在了。 So, sekali kejadian 1 dan kejadian 2 tidak menuliskan tentang dosa ataupun penderitaan manusia. 在创世纪第1章第2章没有说到人的罪恶或是人的苦难。 Adam masih sempurna.
亚当还是很好的， sama sekali tidak rusak. 他还是很完美，没有被破坏的。 Adam dan Hawa belum mengenal dosa dan kematian, 他们还没有认识到罪， tetapi 或是 Adam dan Hawa tetaplah hanya sesosok dari tanah liat. 但是亚当以及夏娃都是一个尘土所组成的。 Jikalau nenek moyang kita Adam dan Hawa 要是我们的先祖是亚当夏娃， yang sempurna 是一个完美的， hanyalah debu tanah, 只是尘土， apalagi kita. 更何况是我们呢？ Maka apa yang mau kita sombongkan? 我们有什么可以自夸的呢？ So, sekali manusia itu seringkali merasa dirinya itu begitu hebat, 是人常常觉得他是非常的， merasa dirinya kuat, 是非常的强 bisa 壮， mempunyai prestasi yang gilang gemilang. 可以拥有非常灿烂的 Namun 成就。 manusia tetap harus mengingat 但是人还是要记得， bahwa ia hanyalah dari debu tanah. 他只是来自尘土， Maka manusia harus belajar untuk senantiasa rendah hati. 所以我们人都要谦虚。 So, sekalian, kerendahan hati sebenarnya dalam bahasa Latin itu disebut humilitas. 其实谦虚的意思就是 humilitas。 Kata ini sebenarnya berasal dari kata humus, yang itu atau yang artinya tanah. humus 的意思就是尘土。 Dan pengertian ini sebenarnya benar-benar menarik, saudara. 这个见解其实非常吸引人。 Seseorang yang rendah hati 一个很谦卑的、谦虚的人， adalah seseorang yang menyadari asal-usul dirinya sendiri dengan benar-benar. 他是正确的，可以知道自己的来源去脉。 Seorang yang rendah hati mengerti betul siapa dirinya dan dari mana dia berasal. 一个谦虚的人，他知道他是什么造成的，而且他是从哪里而来的， Yaitu dari debu tanah. 就是从尘土而来的。 Dan pengenalan demikian akan membuat manusia itu tidak menjadi sombong, 这样的自我意识让人不会骄傲， tidak merasa dirinya begitu hebat dan kuat. 他不会觉得自己非常的强壮。 Sebaliknya manusia kemudian bisa memuji dan memuja Allah yang menciptakan manusia. 他会在哪里赞美神？ Sehebat apapun kita, 我们不论是怎么样， sekuat apapun kita, 我们是多么强壮的人， sekaya atau sepintar apapun kita, 我们是多么富有、多么聪明的人， satu hari kelak kita akan kembali menjadi debu. 最后我们还是要回到成为尘土。 Karena itu jangan sombong. 所以不要自夸，不要骄傲。 Ada pepatah Tiongkok kuno yang berbunyi demikian. 中国的古代谚语有这样的说过： Saat banjir, ikan itu makan semut. 当水涨的时候，鱼就吃了蚂蚁； Namun ketika banjir surut, 但是当潮退的时候， semut yang makan ikan. 而是蚂蚁吃了那个鱼。 Jangan sombong dan merasa diri hebat, semuanya ada waktunya. 我们不要觉得很骄傲，不要觉得自己了不起 Pada。waktu kita ada di atas, 一切都有时间。 kita harus sadar Tuhan yang izinkan kita ada di atas. 当我们在上面的时候，我们有觉悟到我们是在上面。 Tapi ingat juga pada waktu kita di atas itu, 但是当我们知道我们在上面的时候， satu hari kelak kita akan turun ke bawah, ke bumi nih. 我们也要从那高处跌到下地处的。 Jadi jangan sombong. 所以我们不要骄傲。 Saya teringat dengan seorang politikus Brasil yang bernama Tancredo Neves. Brasil 有一个很出名的讲 Tancredo Neves. Tancredo Neves， Dia pernah berkata demikian, 他曾经这样说： bila dia mendapatkan 500.000 suara dalam pemilu, 要是他在竞选当中他得到500的胜利， maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya untuk menjadi presiden Brasil. 就没有人可以阻止他成为 Brasil 的这个总统。 Tapi perhatikan kalimat selanjutnya. 但是大家再看接下来的话， Bahkan Tuhan pun tidak dapat mencegahnya. 就是上帝也不能阻止我。 Saat pemilu benar, dia mendapatkan 500.000 lebih suara dari orang-orang yang memilih dia. 当他在竞选时的当中得到了500多的声音以后， Namun malangnya sehari sebelum dia dilantik, 在他一天之前还没有被选举的时候， Neves ini jatuh sakit dan meninggal dunia. 他生病，他死了。 Itulah kejayaan, kekuasaan, dan kehebatan manusia. 这就是人的特别的成就。 Tidak lama,
不会持久， ada batas waktunya, 都是有期限的， dan selalu ada akhirnya. 最后还是要结束的。 Jadi manusia itu adalah gambar dan rupa Tuhan, betul. 是的，人是有上帝的形象以及 Tapi 样 gambar 式， dan rupa Tuhan yang hina. 而是上帝形象的被 Karena 伪， manusia itu diciptakan dari debu tanah. 因为他是从尘土而造的， Karena itu tidak boleh ada seorang pun yang menyombongkan diri. 所以不可以有一个人自夸的， Karena suatu hari manusia yang dari debu tanah itu akan kembali menjadi debu tanah. 因为每一个人从尘土而生，他将回到尘土。 Manusia bukanlah siapa-siapa, 上人不是什么人， tetapi Tuhanlah yang menjadikan manusia itu menjadi sesuatu pribadi yang Asal. unik dan yang istimewa. 上帝创造了一个人是独特的人， Maka ciptaan harus belajar untuk senantiasa memuji dan memuja Sang Pencipta itu. 所以受造的人他总是要在那里赞美造他的。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二， manusia bukan saja gambar dan rupa Allah yang hina, 人不是单单卑微的形象， tetapi 以及 manusia 样式 adalah gambar dan rupa Allah yang mulia. 但是人是有上帝那荣耀的形象以及样式。 Kita memang adalah gambar dan rupa Allah. 我们是上帝的形象和样式， Kita memang adalah gambar, 我们虽然我们是他的形象， tetapi kita adalah gambar dari Allah yang maha besar itu. 我们是从那至高至大的神的形象 Kita 创造。 diciptakan secara unik oleh Tuhan Allah, 我们被上帝很独特的创造 yaitu 了， dengan membentuk kita serupa dengannya. 让我们可以与他有一样的样式。 So sekarang pada zaman dulu hanya raja yang boleh mengklaim dirinya atau diri mereka sebagai gambar dan rupa dewa. 在古时候，只有国王他可以自己自称是神的形象和 Rakyat biasa atau rakyat jelata itu tidak dipandang dan tidak dianggap penting. 平民百姓是不被注重，而且被认为是不重要的。 Tetapi kitab suci mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menunjukkan bahwa manusia itu memiliki posisi yang terhormat dan mulia. 但是人被创造跟神的形象一样式，所以人都是尊贵的。 Karena alasan ini, 因着这个理由， karena alasan manusia diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya, 因为神被造是按照上帝的形象一样 maka 式， kita tidak boleh merendahkan atau menghina manusia, bahkan memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. 所以我们不可以对待别人不是好像对待人一样。 Karena apabila kita melakukannya, maka kita sesungguhnya menghina Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. 因为要是我们轻视了别人，我们就是轻视了神，因为他是照着他的形象造的人。 Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan seperti ini. 雅各书第3章第9节这样说： Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. 我们用舌头颂赞那为父为义为 Dan 主 dengan 的， lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 又用了舌头，我们咒诅那照着神形象被造的人。 Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. 我们从一个口里面出了颂赞，也出了咒诅。 Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 亲爱的弟兄姐妹，这样的事情是不可以发生的。 Tidak boleh ada alasan untuk kita merendahkan, menghina atau merendahkan martabat seseorang. 我们没有任何理由可以来轻看别人、藐视别人， Karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. 因为他们都是上帝的形象、上帝的 Terus sekali 样式。 Martin Luther King Jr. Martin Luther 这样说： pernah bercerita tentang tragisnya kalau manusia tidak memandang manusia sebagai gambar dan rupa Allah. 他曾经诉说，要是人没有照着上帝的形象来待人， Ia mengisahkan tentang apa yang terjadi dengan sebuah bis yang mengangkut rombongan pemain bola basket. 他曾经讲述有关黑种人的篮球队员， Dan semuanya itu berkulit hitam. 他们都是黑种人。 Suatu kali mobil yang dikendarai rombongan pemain bola basket ini kemudian mengalami kecelakaan. 有一天，带着这些黑种人篮球队员发生了在车祸， Beberapa dari mereka kemudian terluka parah. 有几个他们在那里受了重伤，
Ketika ambulans datang 当救护车来的时候， tanpa meminta maaf, 完全没有道歉。 si sopir yang mengendarai ambulans itu mengelonyo pergi sambil berkata, ambulans ini tidak untuk mengangkut orang negro. 这个开着救护车的车夫说，司机说，这个救护车是不要带黑种人的。 Ketika seorang pengendara mobil yang kebetulan lewat berbaik hati untuk membawa korban ke rumah sakit yang terdekat. 后来有一辆汽车带了这些伤员去到最靠近的医院的时候， Dokter jaga langsung menolak. 那个在那里值班的医生也 Dan dia 直接 mengatakan bahwa rumah sakit ini khusus untuk orang kulit putih. 他说这个医院只是为着白人而开的。 Tak kala para korban kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit yang jauhnya 100 km dari tempat kejadian perkara. 当这些伤员被带到100公里以外的医院， Seorang yang menderita luka-luka itu mati di tengah jalan 有一个在半路就去世了， dan 2 orang lagi menyusul setengah jam kemudian. 半个小时以后2个人再去世了。 Tragisnya kalau manusia tidak memandang manusia sebagai ciptaan Tuhan. 我们看到人要是没有看到上帝创造的人为人的话，那是多么的悲惨。 Perbedaan ras, warna kulit itu adalah suatu keniscayaan. 我们看到区别、种族的区别、肤色的阶级的区别， Karena 是 Tuhan 非常的悲 menciptakan 惨。 kita berbeda-beda dengan warna kulit yang berbeda-beda. 因为上帝创造了我们是不同的， Perbedaan ras, warna kulit, golongan agama, pekerjaan maupun status sosial seseorang 一个人的种族、肤色、阶级、宗教、工作或是他的社会地位， tidak boleh menjadi alasan untuk kita menghina, merendahkan martabat seseorang. 不可以成为我们的理由，我们来藐视他的。 Karena manusia itu adalah ciptaan yang diciptakan dengan mulia. 因为每一个人，上帝创造都是以 Karena itulah Allah menghendaki kita menyadari siapa diri kita sesungguhnya agar kita jangan menjadi sombong. 所以上帝要我们认识自我认识我们是谁，所以这样让我们不可以有自夸的想法， Sebab kita ini adalah debu. 因为我们都是尘土。 Tetapi di sisi lain kita menyadari bahwa manusia itu diciptakan dengan begitu terhormat. 因为在别的方面，我们看到人被创造是多么的尊贵， Maka tidak patut bagi kita untuk merendahkan, menghina seseorang. 所以我们不应该要去藐视 Apapun 别人。 kedudukan dan status sosialnya, bahkan warna kulitnya. 不论我们的肤色、我们的种族、我们的地位是如何的高， Dan itulah yang membuat kita belajar untuk melihat diri dan memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan melihat kita, dan kita belajar untuk memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. 所以我们要有自我的意识，我们要怎么样善待别人，然后我们自己才可以善待自己。 Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 12 yang kita sering kali mengenal sebagai the golden rule. 我们在马太福音第7章第12节成为我们经济。 Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, 所以无论何事，你们愿意人怎样待你们， perbuatlah juga kepada mereka. 你们也要这样的待人。 Segala sesuatu yang kamu kehendaki, berarti segala sesuatu yang kita kehendaki adalah sesuatu yang kita kehendaki yang baik dari orang lain memperlakukan kita. 因为无论什么事，我们希望别人善待我们， Perbuatlah demikian juga kepada mereka. 我们也要善待别人。 Maka kita belajar untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. 所以我们怎么样待人，我们就可以让别人怎么样来待我们。 Kita tidak ingin orang lain berkata kasar, berkata menghina kita. Jangan menghina dan berkata kasar kepada orang lain. 我们要是不要别人对我们发出恶言来轻视我们，我们也不可以去对别人 Kita 发出 ingin 恶言。 dihormati oleh orang lain. Maka hormatilah orang lain. 我们要别人尊重我们，我们也要先尊重别人。 Karena itulah golden rule itu mengatur hubungan kita dengan orang lain. 这个很好的教条帮助我们怎么样来照顾我们自己的。 Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka.
所做的任何事，我们要怎么样好好的待人家，让别人也这样的待我们。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Tuhan, terima kasih 主啊，谢谢你， karena Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. 因为你造我们是按照你的形象、你的样式。 Di satu sisi kami sadar siapa kami. 我们一方面意识到我们是什么 Kami 人， hanyalah dari debu tanah. 我们只是来自尘土， Tetapi Tuhan menciptakan kami dengan begitu unik. 但是神，你已经创造了我们是这样的独特， Kami menjadi sesuatu pribadi yang istimewa. 我们成为一个非常独特的人。 Tuhan, tolonglah kami untuk melihat siapa diri kami dan memperlakukan orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan. 求主帮助我们，让我们怎么样好好的待人家，好像我们要别人怎么样来待我们。 Tolonglah kami untuk tidak menjadi sombong, tapi kami belajar untuk rendah hati karena kami sadar satu hari kelak kami yang diciptakan dari debu tanah ini akan kembali menjadi debu tanah. 教导我们怎么样好好的做人，因为我们意识到我们是来自尘土，总有一天我们要回到尘土。 Dan tolonglah kami untuk tidak merendahkan dan menghina seseorang karena mereka pun diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. 求主帮助我们，我们不可以看轻，不可以轻视别人，因为他们都是神你所造的。 Simpanlah firman ini dalam hati kami ya Tuhan. 求主你帮助我们把这个话语存在我们的烙印在我们的心中， Dan tolonglah setiap kami. 帮助我们每一个人。 Demi nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。